Assalamualaikum. Hai semua, anda menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia. Sebelum kita kemukakan tajuk untuk hari ini, untuk episod kali ini, kita bersama dengan Muhammad. Hai Muhammad. Kita ada Muhammad, kita ada Linda dan Atika. Assalamualaikum. Okay, alright. Kita ada Sofia juga. Hai Sofia dan Liza dan Ezmir. Terima kasih kerana sudi bersama kami minggu ini untuk episod yang bertajuk How do I talk to my parents or teens? Macam mana kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun dengan remaja. Okay, saya sebagai seorang ibu kepada pre-teens, bukan pre-teen sahaja. Mereka merupakan kembar perempuan. Ya, saya ada anak perempuan kembar 2 times 2 yang sekarang ni melalui pre-teens, zaman pre-teens mereka. Dan itulah ada sedikit pelik sebab ada juga dengar cerita daripada rakan-rakan ataupun apa yang kita baca di social media di mana inilah saatnya permulaan di mana anak-anak yang berusia 12, 13 macam tu akan mula menarik diri ataupun bersendiri, lebih suka berdiam daripada bercerita, berkongsi dengan ibu bapa. Ada kira macam ada macam dinding yang akan diletakkan di situ. Kalau nak diikutkan, ada sebuah survey yang telah pun dijalankan di mana kebanyakan ibu bapa yang telah mengambil survey itu mengatakan komunikasi merupakan salah satu cabaran yang paling susah when dealing with teenagers. Yalah, kita nak membesar anak-anak remaja ni, inilah dia. Komunikasi itu merupakan cabaran yang terbesar. Dan kalau kita tanya pula kepada remaja itu, rasakan mereka setuju memang susah komunikasi ini, tapi lebih susah untuk mereka nak berkomunikasi dengan ibu bapa bila kalau kita nak berkomunikasi mengenai isu-isu yang penting pada mereka. So kalau macam nak makan apa hari ini best ke tidak, semua tu okay, no problem. Tapi apakah yang kami rasakan, apakah yang kami tak puas hati ataupun apakah yang membuatkan kami sedih, itu susah mereka nak suarakan kepada ibu bapa mereka. Jadi sekarang ini kita dah sampai ke satu tahap di mana ibu bapa manusia yang paling patutnya paling kenal dengan anak-anak mereka, yang tahu apa yang buatkan mereka sedih, buat mereka marah, gembira, seronok, dah jadi macam kita tak kenal mereka. Dah jadi macam orang asing. Sama juga dengan remaja dan juga ibu bapa. Kita rasa kita kenal sangat dengan ibu bapa kita. Apa yang confirm mama akan marah. Papa suka benda ni. Dah komunikasi tu ada breakdown. Communication breakdown di situ. Inilah saatnya ya, pre-teens onwards. Jadi untuk bantu kami semua hari ini mengupas how do I talk to my parents or how do I talk to my teenagers. Hari ini kita ada panel pakar kita, mesti you all kenal kan. Ini bukan pertama kali, Profesor Datin Dr. Mariani Magno. Sekali lagi bersama kami. Terima kasih Profesor. Sama-sama Alia. Okay. So intro tadi panjang sedikit lah, biasalah sebab ada sedikit tersentuh di situ kan. Memang anak-anak saya pun sekarang ni pre-teens dan perempuan kan, dan memang jadi fitrah perempuan ni dia lagi kompleks sedikit kalau dibandingkan dengan anak-anak lelaki. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam minda mereka di saat ini bila dah masuk zaman ini? Okey, apa sebenarnya yang ada dalam minda masing-masing? Okey, kita sebagai ibu, kita dah masuk dalam alam dewasa. Betul. Mereka masih lagi berada dalam zaman remaja. Malah bukan zaman remaja, ada yang transisi daripada zaman kanak-kanak ke zaman remaja. Jadi sebagai remaja, kalau ikut kajian-kajian psikologi dan melalui pemerhatian, kita semua tahu perkara ini berlaku ya. Sebenarnya remaja ini bukan saja berlaku perubahan pada fizikal. Betul. Ya, tetapi berlaku juga perubahan dalaman. Kerana apabila dah masuk dalam kalau kita sebut fizikal, ada yang dah datang haid, ada yang dah mimpi keluar mani dan sebagainya. Jadi hormon-hormon telah dirembeskan. Jadi bila hormon ini dah ada,
berlaku banyak perubahan dalaman. Ya. Daripada segi minatnya, kesukaannya dan pastinya ada orang kata batasan dengan ibu bapa. Ya. Apa yang ada dalam minda mereka kalau zaman remaja ini mereka nak bebas. The freedom. I see. Okay. Okay. Apa sahaja nak buat anak siapa sekalipun, sama ada anak profesor, anak doktor, anak ustaz, anak imam, anak siapa pun. Ya, solat diajar bagai-bagai ya. Tetapi freedom mereka tetap mahukan. Of course. Freedom yang bagaimana itu tertakluk kepada kehendak masing-masing lah ya. Dan yang kedua ialah mereka suka cuba-cuba. Okay. Mereka nak cuba-cuba. Sebab dalam zaman remaja ini mereka nak cari identiti. Right. Mereka nak tunjukkan pada rakan sebaya. Dalam zaman remaja ni orang yang paling penting buat mereka ialah selain daripada ibu bapa ialah rakan sebaya. Right. I want to show the best. I'm Right. good. Ada yang kadang-kadang tengok siapa yang ada girlfriend dulu, siapa yang ada boyfriend. Ini hakikatnya. Yep. Jadi di sinilah dikatakan mereka nak cubakan sesuatu yang mana di sini saya rasa ibu bapa perlu tahu. Ya, dia anak kita, dia dengan nama Sharifah Alia. Tetapi ibu bapa perlu tahu psikologi anak yang bernama Sharifah Alia itu. Betul. Apa kehendaknya. Jadi di situ kita perlu orang kata pecahkan dinding yang tadi Alia sebut tadi kan. Yep. Dia ada sebut dinding kan. Jadi dinding itu tak semestinya ada. Kenapa dinding itu tak perlu ada di situ? Sebab kita mahukan yang terbaik untuk anak-anak kita supaya kita faham anak-anak. Okay. Ada ibu bapa yang lebih sukakan penjarakan tu. You know, there's some things you don't share with your children or some things you don't share with your parents. So we're not going to talk about that. Kan? Ada. Tapi kalau misal kata ibu bapa adalah jenis yang tak ada dinding. Tapi anak tu pula yang macam ada dinding. Okay. Kalau nak ikutkan, saya macam itu. Saya dulu, my parents are the most open people in the world. Can talk to them about everything. And adik-adik saya semua okay. Saya yang lebih tak apalah, I tak payah cerita dengan you lah. I cerita dengan macam Prof cakap tadi, my friends or my peers kan. So kenapa adanya dinding tu? Why is it so difficult bila nak berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun dengan anak-anak remaja? Okey, kalau remaja mereka yang pasang dinding sebab kadang-kadang pada mereka ini mungkin boleh rujuk pada situasi liar tapi kadang-kadang tak semestinya berlaku. Betul, ya. Betul, ya. Jadi remaja tu letak dinding tu kerana pada mereka ialah ibu bapa mereka, papa mama tak perlu tahu semuanya. Right. Okey. Jadi sekarang ini perlu ibu bapa yang mama papa tu yang perlu buat sesuatu, ambil inisiatif untuk memastikan bahawa anak itu tadi mengatakan kena bagi tahu mama, kena bagi tahu papa dan sebagainya. Tetapi ia bukan mengambil masa 1 hari. Yeah. Dia bukan mengambil masa sebulan, bukan mengambil masa setahun 2 tahun. Betul. Dia perlu di orang kata ditanam hubungan dua hala itu sejak daripada kanak-kanak lagi. Macam tahu je soalan saya seterusnya. Baru nak cakap sebab anak saya ni masih lagi di zon yang selamat. Belum lagi teenager tu. Belum 13. Masih preteen, 12. So, bila kira macam proses menaiki dinding ni antara ibu bapa dengan anak-anak komunikasi ni kan, bila biasanya berlaku? Dia usianya sekarang ni berlaku pada transisi kanak-kanak ke remaja. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni, mak ayah ni kadang-kadang dia tak melayani anak itu sebagai dewasa. Tetapi dalam masa yang sama juga dia kadang-kadang ada kekeliruan di situ. Maksud saya ialah katalah saya ambil contoh Lia. Lia masuk zaman remaja. Kadang-kadang parents mungkin anggap dia masih sebagai kanak-kanak lagi. Sedangkan my baby tu ini. Sedangkan dia rasakan saya dah dewasa. Saya boleh buat apa saya suka. Jadi berlaku konflik di situ antara pemahaman ibu bapa dan anak yang memang dah berada dalam zaman remaja itu. Jadi bila ada konflik di situ, demand anak berbeza daripada demand ibu bapa, minat anak mungkin berbeza daripada minat ibu bapa. Cara komunikasi pun nampaknya dah berbeza. Sebab kita perlu ingat Lia, remaja ni dia ada awal remaja, tengah, pertengahan remaja, lewat remaja. Tiga peringkat ini berbeza cara komunikasinya. Jadi kalau silap satu langkah, berlaku banyak kali kesalahan, langkah-langkah ini berlaku banyak silap, maka dinding tu akan
tumbuh tinggi lah. Kalau kita macam tengok generasi saya ataupun generasi sebelum ni lah kan, kalau saya punya kes mungkin sangat berbeza dengan yang lain sebab ada kalanya ibu bapa lebih suka menyendiri ataupun ada dinding tu. Maknanya anak fikir hal anak kan. Ibu bapa kita fikir bagi pakai, bagi makan, ikut hantar pergi sekolah, itu. Yang lain semua tak payahlah kita nak berkomunikasi sangat, menambahkan kerja apa benda semua. So apa rasanya yang paling worst case scenario that will happen if there is that communication breakdown antara ibu bapa dan anak-anak? Okay. Especially yang nak masuk transition ni. Okay, kita sekarang hidup dalam zaman yang banyak dugaan. Ya. Sangat. Arus perkembangan sangat cepat. Dengan adanya teknologi, dengan adanya laman media sosial. Walau kalau tak berjumpa tapi masih lagi berjumpa dalam cyber. Jadi di sini sekarang kita nak cuba elakkan anak ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang negatif. Right. Dan dalam zaman remaja, orang yang paling rapat dengan mereka ialah rakan sebaya. Right. Peers. Peers. Right. Dalam konsep rakan sebaya ini ialah mereka memang nak berada dalam kumpulan. Sebab itu kadang-kadang pada mereka untuk diterima dalam satu-satu kumpulan, contoh, saya pernah buat satu kajian about 10 tahun yang lepas ya. Untuk seorang individu ini berada dalam kumpulan ini, dia mesti berambut pang. Oh, okey. Contohlah. Pakai semua hitam. Okey. Pakai seluar itu kena koyak kat lutut. Barulah diterima. Dan jika sekiranya pengaruh mak ayah itu tidak dapat menandingi pengaruh kumpulan ini tadi, maka akan berlakulah dikatakan unsur-unsur negatif yang sangat kita bimbang oleh setiap ibu bapa. Kerana tidak ada ibu bapa yang tidak mahu nak, kita kata semua nak yang terbaik untuk anak. Tak ada yang nak buruk kan. Tidak ada yang nak yang buruk. Dan antara key untuk mempengaruhi anak-anak adalah menerusi komunikasi. Alright. Okay. Kita akan rehat seketika. Seperti biasa kalau dengan Prof ni memang makin lama makin jadi kita punya berdiskusi kita ni. So jangan ke mana-mana, kembali bersama kami di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan panel pakar kita hari ini iaitu Profesor Datin Dr. Mariani atau Prof lah let's keep it cool, keep it young gitu. Okay Prof, kita hari ini membincangkan macam mana kita nak berkomunikasi dengan remaja dan macam mana kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa. Sebab it's komunikasi, it's a two-way thing. Tak ada orang yang nak berkomunikasi seorang diri depan cermin. Betul. Kan. Itu adalah satu yang boleh dipraktikkan untuk membina harga diri dan self motivation and all that, but lebih penting antara ibu bapa dan remaja. Ada ibu bapa yang akan bina dinding tu, yang ada sedikit dia ada beberapa topik sajalah yang dia akan komunikasi dengan anak-anak. Yang lain semua dia simpan. Ada juga remaja yang begitu. Tapi kita mulakan dengan ibu bapa dululah, yang ada sedikit susah nak berkomunikasi dengan remaja, anak-anak mereka yang dalam usia remaja ataupun dalam transition nak ke remaja tu. How can we communicate better with our teens? Okay, kita tadi sebut pasal dinding. Kan? Kalau kita balik cerita zaman dulu. Zaman dulu kita tak ada dinding. Cuma komunikasi berlaku satu hala. Okey, maksudnya kalau mak marah, bila dia marah, kita pun jawab 2-3 patah. Jawab kau lebih. Mak 10 kau, mak 1 kau lebih. Maknanya satu hala je. Satu hala di situ. Jadi dalam konteks era zaman sekarang ini, komunikasi itu harus berlangsung dengan baik. Kerana dalam keadaan dunia yang serba berubah, cabaran juga berubah, dugaan datang juga berubah, masalah juga berubah, mentaliti kita juga harus berubah. Kita perlu ada cara gaya keibubapaan yang betul-betul sesuai dengan keluarga masing-masing. Siapa anak mereka yang mereka kenali, apa psikologi dalam diri anak. Baik, macam mana ibu bapa nak berkomunikasi? Dia yang pertama yang paling penting ialah dalam elemen berkomunikasi ni, ibu atau bapa patut mulakan bual bicara. Really? Ya. Kita jangan tunggu anak nak bercakap. Kerana anak dalam zaman remaja, dia akan senyap.
Ya. Mungkin dia takut, dia bimbang dan sebagainya. Jadi kita mulakan dulu. Sebab itu kalau kita jadi pemimpin, kita mulakan bual bicara. Kita hanya jangan nak menjawab. Jadi bila bukan kita yang pak tuntut, ya, kita yang ya betul. Jadi ibu bapa harus mulakan bual bicara dulu. Right. Tanya dia seharian, tapi jangan tanya tiba-tiba tanya pada masalah. Sebab kita nak tanya luaran dulu. Okey, hari ni kat sekolah macam mana? Kalau anak remaja kita tak tanya begitulah. Kalau sekolah rendah kita tanya begitu. Yeah. Okey, hari ni dengan siapa tadi balik ke sekolah, kenapa tak ajak datang rumah dan sebagainya. Kita mulakan bual bicara itu dari luar-luar dulu. Yeah. Isu-isu luar. Kemudian baru masuk dalam diri dia. Okey. Dan bila kita berbicara tu lah Lia kan, kalau boleh, jangan kita berdepan-depan gini, katalah saya mak, Lia anak depan-depan. Macam bagi arahan pula. Oh, faham. Jadi kalau elok duduk sebelah-sebelah. Duduk sebelah. Bukan Makan. duduk depan, bukan duduk belakang. Minum kopi ke? Sambil minum kopi ke. Jadi bolehlah pegang-pegang. Eye contact kena ada. Jangan bila kita bercakap, kita asyik tengok handphone. Mama hari ni masak apa? Hari ni masak ketam. Tak ada eye contact. Yap. Jadi seolah-olah macam dia bukan pendengar yang baik. Jadi untuk itu, jadilah pendengar yang baik pada anak-anak. Betul. Okay, so kita macam Prof cakap, jadi jangan satu hala sajalah. Jangan satu hala. It's a communication. Communication is two way. So not only do you speak, bukan saja kita yang bercakap, meletih sebagainya, kita pun kena dengar ada orang juga. Betul. Rasanya bila nak bercakap tu, kalau kita bertanya soalan tu, bersedia untuk mendengar jawapannya. Okey. Saya ada banyak lagi soalan untuk Profesor sebenarnya, tapi kita juga ada soalan daripada tetamu-tetamu online kita. Jangan terlupa pula. Tetamu yang pertama ini pasangan ini adalah ibu dan anak. Masya Allah. Subhanallah. Liza dan juga Ezmir. Profesor Mariani, saya nak bertanya, apakah insentif seorang anak boleh buat untuk berkomunikasi dengan ibu bapa mereka tanpa mengecilkan hati mereka? Tanpa mengecilkan hati ibu bapa? Okay. Oh, that's a good question, sebab Profesor kata tadi yang patut initiate the conversation would be ibu bapa. Betul juga. Kalau lah misal kata anak-anak yang nak ambil step pertama tu, macam mana? Jadi kalau yang insentif itu memang satu soalan yang baik. Sebab tadi saya ada sebut bahawa kita kadang-kadang anak ni takut nak memulakan. Jadi ibu bapa mulakan dan supaya kita pecahkan orang kata tembok tu tadi. Jadi sekarang ni kalau Azmi soalan tu memang soalan yang baik. Ini yang saya kata perlu berubah mentaliti. Kalau insentifnya Azmi kalau boleh, kalau Azmi dapat memulakan bualan hari-hari tu, tanya mak dulu, beri perhatian pada dia. Dia seolah-olah macam kasih sayang itu memang tetap ada. Tetapi interaksi itu berlaku bukan 2 hala, 3-4 hala dah tu. Bukan setakat berlaku. Bila saya kata 2 hala tu maksudnya nak tanya keperluan. Tapi bila Azmi sendiri dalam usia 21 tu ambil berat tentang ibu, mak bila nak pergi vaksin, boleh Azmi hantar, gitu ya. Jadi ini satu insentif. Sebab bila Azmi bercakap demikian, maknanya ibu atau ayah ni tadi akan rasa berbaloi didik anak begini walaupun marah-marah masa kecil-kecil. Inilah hasilnya. Jadi pastinya mesti kena marah juga kan. Sebenarnya kan waktu kecil kan. Jadi mana ada ibu yang tak marah anak, betul tak? Puan kan. Jadi macam saya ibu, Lia pun ibu. Jadi kita tetap marah anak. Tapi bila dah berjaya, itulah insentif kita. Jadi ini yang dikatakan insentif itu iaitu kejayaan anak itu bukan saja daripada akademik, tetapi personality dia, sasiah diri dia, hormat kepada orang tua. Itu sangat merupakan insentif yang memang setiap ibu bapa tunggu-tunggu. Tapi ada juga Izmi tanya tanpa melukakan hati ibu bapa. Basically that lah. Mungkin kita orang Asia kan, ini adalah benda yang paling basic untuk kita dia sebenarnya. Selalunya kalau tanpa melukakan itu, contohnya lah Izmi ni dah ada appointment nak tengok wayang. Tiba-tiba mak pula suruh pergi beli barang-barang. Macam mana tu Izmi? Kalau saya tanya, tak boleh nak lukakan hati ibu ya. Pergi maksudnya dulukan keutamaan dulu. Walaupun yang menunggu tu orang kata teman wanita, tunggu dulu, nak kena tunggu dulu tengok mak kata apa. Keutamaan itu wajib.
Kalau kita buat kerja pun, kita dulukan yang priority kita adalah yang paling utama. Yeah. So we learn how to prioritize juga lah. Yes, Alright. yeah. Okay. Puan Liza, terus Puan Liza ya. Ada soalan? Ya. Ya, silakan. Terima kasih Lea. Assalamualaikum Prof. Mariani. Waalaikumsalam. Bagi saya pula tadi Prof ada cakap lah pasal bagaimana ibu bapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang terbaik kan. Ya. Saya nak tanya macam Alhamdulillah Ismail ni anak yang baik, sangat baik. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya macam dari segi kita nak fokus sikit untuk anak-anak lelaki yang pendiam. Bila anak lelaki yang pendiam agak sukar untuk ibu bapa nak berkomunikasi. Kadang-kadang kalau kita cakap banyak pun nampak macam kita dah jadi macam kita yang control the situation. I understand what you're trying to say. Betul. Yes. Lepas tu kalau kita tak cakap, we leave it to them. Yes. Memang Sampai tak kesudah cakap tak langsung apa-apa. lah. Yes. So macam mana nak dapatkan feedback daripada Prof. Bagaimana cara kita nak tackle anak-anak kita, lelaki lah especially yang pendiam. Ya. Boleh tak saya nak tambah sikit soalan tu sebab ini mungkin membantu pada saya juga sebab saya faham anak-anak saya pula jenis yang macam mami no you're not our best friend. Faham tak? So diorang yang sediakan yang macam okay ini batasnya ya mami. Kita akan borak macam ni. Anak lelaki saya lebih bercerita tapi ada seorang lagi yang macam tu juga. Lebih menyendiri. Tapi jadi kalau kita terlebih pula nanti rasa macam kita yang macam mami ni nyibuk pula. Faham tak? So how Okey, kalau tengok pada soalan Puan Liza tadi, tengok soalan Liza tadi, dia kadang-kadang pendiam ni bagus, tetapi kadang-kadang pendiam tu kadang-kadang kita bimbangkan juga ya, sebab dia menyimpan segala-galanya. Jadi kalau orang yang diam ni, kita lebih rujuk pada introvert. Right. The introvert ni maknanya senyap, bersendirian, dia fikir hal dia. Jadi orang kata memang membimbangkan. Kalau saya ada anak begitu, saya ada seorang juga anak diam je kadang-kadang. Jadi membimbangkan juga. Jadi apa yang perlu kita buat ialah fikiran kita perlu sama dengan dia. Fikiran kita perlu sama dengan dia, minat perlu sama. Contohnya kalau Izmi suka apa? Izmi suka kereta, kalau masuk umur 15 tahun tu kalau dia suka kereta, kita maksudnya ibu ni kena berkorban lah sama-sama lah menonton Formula 1. Jadi daripada situ nak tak nak tapi ada ibu bapa yang tak sanggup. Tak kuasa. It's okay. It's okay. Kalau tak nak cakap pun tak apalah. Tapi ceritalah bila dia nak cerita pasal Formula 1. Jadi kalau nak cerita tak apa. Okey, macam mana tadi Formula 1 siapa menang? Dia ni tajaan Petronas ya. Jadi itu buat bicara dalam lingkungan elemen yang dia minat. Sebab kadang-kadang manusia ni bila satu yang minat tu dia bercakap banyak. Ya, kalau saya dalam bidang psikologi, kalau saya dengan suami saya mungkin dia tak cakap pasal bidang ini. Dia hanya cakap bidang dia. Jadi bila kadang-kadang saya kadang-kadang suka-suka nak nakal-nakal sikit, saya masuk dalam bidang dia. Tiba-tiba salah. Tak payah cakap lah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah mulakan bual bicara menunjukkan kita ada minat tu. Okay. So try and share some interest lah, or at least show interest in his interest. Okay, alright. Okay, kita masa mengejar gitu kan. Okay, terima kasih Puan Liza dan juga Izmi. We'll be back with you sekejap lagi. Kita akan kembali sebentar lagi. Kita berehat seketika kembali menonton Membina Juara. Terima kasih kerana terus setia menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga Profesor Mariani. Kita membincangkan hari ini mengenai how do I talk to my teen ataupun how do I talk to my parents. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa kami kalau kami ni remaja, ataupun kalau kita ibu bapa kepada remaja, macam mana kita nak berkomunikasi dengan remaja, kerana mengikut survey baru-baru ini memang kebanyakan ibu bapa menyatakan cabaran utama dalam membesarkan remaja adalah komunikasi, breakdown. So, tanpa melengahkan masa, kita akan terus bersama dengan seorang remaja. Kita punya tetamu online hari ini, Muhammad, 19 tahun ya. Ada soalan untuk Profesor. Hai Muhammad. Okey, terima kasih. Ya, Prof, saya ingin bertanya, sebagai seorang anak, adakah wajar untuk mereka terus berdiam diri atau menyuarakan pendapat mereka sekiranya mereka berpendapat ibu bapa mereka salah dalam sesuatu hal?
Itu soalan saya. Soalan tu. Tapi bagus soalan tu. Bagus soalan tu kan. Baik, anak sepatutnya tak perlu berdiam diri. Dan jangan orang kata dah buat jangkaan awal bahawa mungkin apa yang dia nak suarakan itu salah. Kalau sekalipun ibu bapa itu di pihak yang tidak betul, maka saya rasa anak itu perlu dengan cara yang tersendiri sebab mereka sendiri kenal mak ayah. Jadi mereka tahu apa kekuatan dia, Muhammad sendiri tahu apa kelemahan ibu dan bapa, kekuatan mereka, apa kehendak mereka untuk Muhammad. Sebab jadi di sini bila Muhammad mengenali ibu bapa dengan baik, sepatutnya tidak perlu berdiam diri. Mungkin ini bukan rujuk pada Muhammad, mungkin pada orang lain Jadi tidak perlu berdiam diri sebab sebagai anak, masalah yang kita ada perlu luahkan dengan orang yang melahirkan kita. Saya faham juga kenapa mungkinlah di mana datangnya soalan Muhammad itu sebab kita ni kan orang Asia, budaya timur tu memang sangat-sangat it's very frowned upon to answer back ataupun tu menjawab yang lebih dewasa. Jangan kata ibu bapa, guru ke siapa-siapalah yang lagi dewasa je, kita tak, kalau nampak salah tu tak payah cakap apa-apa, kamu tu budak kecil. Jangan nak komen lebih. You know what I mean? Tapi jadi kalau ibu bapa, wajar tu adalah memanglah tidak wajar untuk kita berdiam diri. Tapi mungkin Prof boleh berikan Muhammad, saya ataupun rakan-rakan sebaya dengan Muhammad lah. Bukan sebaya dengan saya, bukan sebaya dengan Muhammad. Mungkin ada cara yang boleh kita suarakan kepada ibu bapa. Ada yang salah, ada yang macam kita tidak puas hati, ada macam tak fair kat situ. Kadang-kadang Jawapan saya ni bukan boleh diguna pakai untuk semua sebab kita tahu orang kata one size doesn't fit all kan. True. Jadi sekarang ni perlu dilihat siapa ibu bapa itu. Kalau ibu bapa itu jenis yang memang tak suka apa yang nak dipersoalkan itu, maka isu itu perlu dibawa kepada bentuk yang lain. Contoh? Contohnya kalau mungkin Muhammad ni nak bertanya, boleh tak bulan depan dia nak pergi camping walaupun dalam keadaan COVID ni. Jadi pastinya mak ayah kata tak boleh. COVID kat luar sana, dia tak mengenal orang. Kalau zombie nampak tak apa. Jadi sekarang dalam aspek ini, maksudnya apa yang Muhammad perlukan ini adalah dia perlu berikan rasionalnya. Tempat itu ada SOP-nya. Muhammad di sini saya nak pergi ni adalah sebagai jurulatih yang terpilih dan sebagainya. Jadi beri rasional yang boleh orang kata mencuit hati mak ayah itu supaya dengar saja apa yang Muhammad nak cakap, meletup. Tapi di sini dalam masa yang sama juga, ibu bapa mungkin yang mendengar ini perlu fahamlah kerana apa sahaja yang anak nak luahkan itu perlu didengari kerana kita tidak mahu nanti ibu bapa ini hanya sekadar untuk memberi arahan. Tapi dalam masa yang sama, sebagai ibu dan bapa, kita nak yang terbaik untuk anak. Jadi anak ini, saya ingat lagi sebelum ni kita ada buat bicara tentang anggap anak sebagai sahabat. Tapi tak semestinya bagi tahu anak itu sebenarnya mak ni nak anggap Lia ni sebagai sahabat. Kita tak perlu bagi tahu. Tetapi simboliknya ialah cara gaya kita seperti kita bercakap dengan seorang sahabat. Eye level egoistik kita mesti turun. Jadi ini yang kita katakan teknik empati. Contohnya you have something to say. What is it? Kita dengar and then kita let's say we find the I understand where you're coming from, tapi now you kena dengar cakap I pula. This is why I said this. This is why I did that. Jadi kedua-dua ibu bapa dan anak ini orang kata perlu ada sikap toleransi. Sebab komunikasi yang berkesan hanya datang daripada persefahaman, toleransi dan kurangkan egoistik yang mengatakan sayalah ibu dalam hatilah saya ibu, saya ayah, saya ada kuasa dengar cakap. Tidak bolehlah begitu Tak boleh. Sebab itu kalau dalam kajian Moral Colbert, dia mengatakan bahawa kanak-kanak yang di bawah usia 6 tahun ni, dia hanya mendengar saja cakap kata ibu bapa sebab dia tak berani nak bercakap dan dia tak ada banyak patah perkataan nak menjawab. Sebab itu dalam zaman remaja kita nampak dia dah mula bersoal jawab. Dia sebab dia nak tahu. Dia nak tahu. Lebih. Jadi ini yang sepatutnya ibu dan bapa perlu buat dan sebagai anak juga
walaupun nak bersoal jawab tetapi hormat menghormati di situ Yes. perlulah ada. Betul. Itu adalah sebenarnya adalah peringatan kepada ibu bapa di luar sana juga. Remaja obviously kita memang budaya timur kita Betul. sangat kuat di Malaysia, especially di Asia, di Malaysia especially adab bercakap dengan orang tua tu adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat diterapkan. Tetapi ibu bapa pun kena ingat bahawa bila kita bercakap dengan anak-anak kita, kita pun harus ada level menghormati mereka juga. Mereka juga mempunyai pendapat, mempunyai perasaan sendiri, individual characteristics, so itu semua, dan itu yang menjadikan anak-anak kita special, yang menjadikan anak-anak kita cahaya mata kita. Ya, betul. Kan? So itulah yang kita harus hormati, insya-Allah. Okey, balik pada Muhammad. Kalau Muhammad sendirilah kan, adakah kalau ibu bapa Muhammad bercakap dengan Muhammad, adakah Muhammad sendiri lebih suka approach kawan ataupun approach macam mana? Would you prefer them to be mother and father yang macam yes, no, maybe macam tu, ataupun lebih kepada kawan nak mendengar? Depend lah about pasal apa yang kita nak approach. Tapi most of it dengan kawan lah. Ya? Okay. Alright. Thank you Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Stay on the show. Kita tak tahu apa lagi yang Muhammad boleh belajar hari ni kan. Sebab Leah sendiri macam-macam yang Leah belajar sekarang ni. Tapi kita ada soalan yang seterusnya daripada tetamu online kita yang seterusnya. Kalau tadi kita ada ibu dan anak lelaki, sekarang ini kita bersama dengan ibu dengan anak perempuan pula. Kita ada Linda dan Atika. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hai. Okey, yang mamanya Linda ke yang mamanya Atika? Mama Linda. Okey, Mama Linda, anaknya Atika. Okey, ini Profesor dan ini Leah. Okey, silakan dengan soalan anda. Okey, Atika ya, macam mana nak macam nak bincang something tapi parents tu macam garang. Oh, okey. Macam tu. Terlebih strict lah. Ni Atika ya? Ya, Atika. Ya, Atika betul. ni rujuk pada kawan-kawan ke rujuk pada mama di sebelah? Tak nampak tangan tu mama dia dah cubit-cubit Mama dah dia dah sebenarnya. cubit dah tu. Okey. Baik. Kita tengok ya, kadang-kadang persepsi garang ni perkataan garang ni sangat subjektif. Ada garang yang kadang bulatkan mata, tinggikan suara. Tapi sekarang ni sebagai anak Atikah ya, Atikah telah bersama dengan ibu ataupun mereka di luar sana remaja dah bersama dengan ibu berbelas-belas tahun ya. Jadi sepatutnya mereka telah tahu karakter ibu dan bapa macam mana. Kalau ibu itu tetap garang, maka kita harus sesuaikan diri kita dengan dia. Kita tak boleh jadikan katalah Atika umur 16 tahun. Atika umur berapa tahun? 15. Katalah 15. Atika umur 15 tahun. Tiba-tiba umur 15 tahun nak masuk remaja, ibu lepas ni tak boleh garang-garang macam ni. I tak boleh. Kerana itulah identiti ibu. Itulah dia identiti ibu yang nak memastikan Atika itu berada di kemuncak jaya, baik daripada segi akademik maupun personalitinya. Kalau tidak, tak adalah Atikah di sini sekarang begitu yakin sekali memberikan soalan pada saya dan juga Lia Mengenai Jadi, ibu bapa sedangkan ibu di sebelah Atikah. Ya, dengan ibu di sebelah begitu berani ya beritahu dengan yang garang. Tetapi di sini kena ingat ya, ibu garang tu bertempat ya. Tidak ada ibu yang nak garang semata-mata. Betul. Penat nak jadi garang ni ya. Penat. Jadi Kita pun tak suka. sebagai seorang anak, pada saya ibu telah buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang apabila anak itu merasakan ibu itu terlalu garang, boleh orang kata heart to heart talk, hati ke hati, tanya, Mama, kenapa garang sangat? Ya, kalau dengan saya sendiri, saya dah ada cucu ya, kadang-kadang saya garang dengan cucu saya ya. Kadang-kadang dia tanya, kenapa garang sangat hari ni? Usia baru 6 tahun. Kenapa garang sangat hari ni? Cucu Prof dengan anak-anak saya macam ni. Jadi dia saya pun bahasakan saya tak terjawab. Dalam hati ketawa. Dalam hati ketawa. Betul. Jadi saya faham apa yang Atikah lalui. Kemudian saya panggil dia betul-betul. Tapi masa panggil tu, masa duduk sembang-sembang tu, masa dia tengah makan.
I see. Bukan masa dia tak ada buat apa-apa. Jadi masa tengah makan-makan tu taklah terasa dia ni kena tegur. Faham. Jadi maknanya teguran itu dibuat dalam keadaan yang santai sembang. Jadi kalau Atika merasakan ibu ni terlalu garang, mungkin ada sebabnya. Jadi perlu berterus terang lah. Jadi perlu ada komunikasi dua hala di situ. Be open to your mum, okay? Dan dalam masa yang sama ibunya Linda perlulah dikatakan bersikap terbuka juga, dengar, kemudian bagi penjelasan kenapa ibu mesti garang itu, ini dan sebagainya. Sebab ibu yang garang tak boleh dalam masa 1-2 hari boleh tukar jadi lemah lembut. Dan ada kemungkinan takkan tukar sampai bila-bila. Sebab Atika ini personal experience. Okay, saya anak sulung dan bapa saya adalah seorang yang sangat-sangat garang. Orang lain tengok pun takut. Tapi bila usia saya dah sampai ke 20 lebih macam tu, when we started talking to each other like adults, sebab dulu selalu bergaduh, selalu tak boleh. Perangai sama, kerah kepala sama. So memang tak boleh. Tapi lepas dah 20 tahun, bila kita sendiri pernah matang kan, kita berkomunikasi dengan dia, cara dia berkomunikasi dengan kita. Maknanya straight, tak ada anja-anja, nyek tak ada. It's like, okay, Pa, macam ni. This is how I need to fix this and everything. Can you teach me that? So dia very straight. You know what I mean? And our relationship got much better later on. So some people are just like that. Kan? Tapi you pandai-pandai lah. Ma, ibu. Cerita kan? Itu tetap kena ada. Anak perempuan penting. Okay, Puan Linda ada soalan juga? Okay. Assalamualaikum, Prof. So, nak tanya, macam kita nak disiplinkan anak, tapi at the same time kita biasalah, macam Alia cakap, adab Melayu, orang Melayu. So, kita berpegang pada adab. Tapi kita nak disiplin anak, tapi at the same time kita nak bagi kebebasan. So, macam mana kita nak tackle macam anak tu, kita nak bagi kebebasan, tapi at the same time dia kena disiplin, ikut macam kita nak. Kalau apa yang saya boleh jawab ialah sebenarnya benda ni saya mungkin akan bercakap juga tentang ini, tetapi disebabkan soalan ni saya kena cakap jugalah. Sebagai ibu dan bapa kita mesti pakai kacamata anak. Saya faham ibu bapa sekarang ini berada dalam tempat yang memang tinggi, orang kata budaya sopan santun. Anak perlu didisiplinkan, tetapi dalam mendisiplinkan anak itu kadang-kadang kita cuba jangan dapat, orang kata kita cuba kalau paling boleh jangan mencalakan jiwa anak remaja, kerana sekali dia akan kecewa, dia tidak akan luahkan lagi perasaan. Kebimbangannya ialah dia akan menggunakan rakan sebaya sebagai tempat untuk dia meluahkan, sebagai tempat kononnya dia untuk dapatkan apa yang betul tentang apa yang dia rasakan tidak betul datangnya daripada ibu dan ayah tadi. Dia mendisiplinkan bagus. Dengan kata lain, kita boleh tegas, tetapi dalam ketegasan itu kita ada sikap boleh didekati. Ya, maknanya kalau ada soalan lain, dia berani lagi untuk mendekatkan diri walaupun mama dan papa dia begitu garang sekali. Kita ada 3 level, authoritarian, otoritatif, laissez-faire. So kalau authoritarian tu terlalu garang, yang macam what I say is law, there's no wiggle room, no negotiation. Kalau laissez-faire adalah suka hati kau lah nak, apa nak buat apa. Okay, ini adalah yang terbaik, iaitu authoritative, which is a nice balance in between. Ya, betul. Tapi sebenarnya semua ini boleh terhasil dengan sendirinya kalau kita amalkan komunikasi yang bagus, two-way communication antara ibu bapa dan juga anak-anak, tak kira lah remaja ke ataupun preteens ke, dari usia yang muda. Bak kata Prof tadi, ini tak boleh lah automatically dah 15 tahun, mak you ni garang. Mestilah mak you macam memang garang. 15 tahun baru kau nak cakap. Okay, terima kasih banyak-banyak pada Linda dan juga Linda dan juga Atika. Kita akan kembali bersama mereka dan Profesor dan Membina Juara sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan panel pakar kita pada hari ini Profesor Datin Dr. Mariani Mat Noor. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Ya, sama-sama. Hari ini kita membincangkan cara berkomunikasi dengan remaja ataupun
cara berkomunikasi dengan ibu bapa. Yes, komunikasi ni adalah two-way street dia kawan-kawan. Tak ada, kalau one way tu maknanya not communicating lah. Okay. Sebelum kita kupas balik dan recap balik apa yang kita dah bincangkan, kita ada satu lagi soalan daripada tetamu online kita. We have Sophia. Hai Sophia. Hai. Okay, apa soalan Sophia? Bagaimana saya dapat membuatkan ibu bapa memahami saya dengan lebih baik when we all ada cara pemikiran yang berbeza. Okay. Alright. It's a very good question actually. Yes, memang soalan yang baik sekali. Sebab ini sebenarnya berlaku di mana-mana. Ya, ternyatalah generasi pun dah berbeza. Sebab generasi berbeza. Ya, satu generasi Y, satu generasi Z. Right. Jadi pemikiran mereka berbeza, pengalaman lampau mereka berbeza. Sangat. Jadi orang kata memang akan berlaku konflik di situ. Jadi bagaimana seorang remaja itu boleh memastikan ibu bapa memahami? Yang paling penting penyelesaiannya ialah komunikasi. Betul. Jadi anak ini tadi perlu berkomunikasi secara terus terang. Be open. Yes. Ya, be open. Jangan orang kata diam, bercakap dalam sendiri, self speech. Dan itu tidak baik. Ya. Yep. Sebab apa yang kita mahukan ini adalah penyelesaian. Pastinya anak ini ada masalah. Dan masalah-masalah ini kadang-kadang dia tidak mahu luahkan pada orang lain, memikirkan mengikut pendapat mereka sendiri, ibu bapa lebih memahami. Jadi anak itu terus mulakan berkomunikasi dengan ibu bapa tadi. Kalau macam contoh Sophia soal tadi, jangan takut dengan ibu bapa, kerana ibu bapa itu adalah tempat untuk mereka berlindung. Ya, terutama kalau ibu bapa yang memang dikatakan betul-betul memerhatikan kawalan gerak-geri anak itu. Tapi kadang-kadang di sini lihat, bila ibu bapa ini terlalu mengawal, terlalu memberi arahan ikut setiap jam, setiap waktu, memang agak membimbangkan dan menakutkan. Ya. Pada siapa-siapa, jangan kata anak tu saja. Sebab saya tahu bahawa kadang-kadang waktu anak-anak saya kecil dulu, suami saya memang garang. Ya, dia dengar tapak kaki pun dah takut. Itu bapak saya dulu. Jadi bila dengar tapak kaki, apatah lagi nak bersuara. Jadi kalau katakan anak seperti Sophia mahukan ibu bapa itu memahami, mereka kalau tidak mahu meluahkan perasaan pada ibu, dia meluahkan perasaan pada bapa. Sebab itu kita ada ibu dan bapa. Salah seorang mesti memainkan peranan sebagai, orang kata apa, fire extinguisher. Meredakan keadaan. Right. Sebab itu bila ayah terlampau garang, maka ibu tidak semestinya garang juga. Kalau dua-dua garang, anak tidak akan meluahkan. Sebab itu anak ini pergi kepada kumpulan rakan sebaik. Jangan terkejut apabila banyak statistik yang mengatakan ramai remaja lari dari rumah. Kerana apa? Kerana dia memikirkan bahawa rumah itu bukan lagi safe bubble untuk dia. Ya, betul. Jadi kalau bagi anak yang memang nak luahkan itu, be open, tetapi boleh pilih sama ada nak pergi pada ibu atau nak pergi pada bapa. Ada juga kesesuaian yang kita kena hormati jugalah kan, pada anak-anak kita remaja kan. Ada benda yang kita lebih selesa menceritakan kepada ayah, ada lebih kepada mak. Keselesaan, tahap keselesaan kita tu pun memainkan peranan yang penting juga. Itu bergantung pada anak itu di mana keselesaan mereka. Yang penting ibu dan ayah ni mahukan yang terbaik untuk anak. Okey, Prof, saya nak tanya, kalau misal kata sebagai ibu bapa pada preteens lah kan, saya dengan suami saya dari dulu, dari sejak diorang kecil, kita mengamalkan, kita tengok keadaan, kita bergile-gile main good cop bad cop. Sebab ada masa yang akan ada perkara yang akan membuat mami ni marah sangat-sangat. So dia akan masuk, okay, tenang, mami tenang, korang semua relax, okay, semua dah marah dah, okay, fine. Ada momen dia yang bad cop. Betul. Kan? Adakah itu, is that okay? Itu adakah itu akan mengelirukan komunikasi? Tidak, dia tidak akan mengelirukan komunikasi. Cuma apa-apa sahaja yang berlaku antara ibu bapa, perbincangan antara ibu dan bapa tentang anak yang meluahkan perasaan itu tidak boleh dibuat di hadapan anak. Faham. Kerana apabila berlaku pertelingkahan, anak ini akan keliru. Dan dia akan terasa, adakah aku punca. Jadi di sini apa yang Lia sebut tadi, kadang-kadang kita mainkan peranan good cop, kadang-kadang kita mainkan peranan bad cop. Sama juga macam situasi saya. Kadang-kadang saya yang bulat mata, kadang-kadang suami saya yang
dengan gaya dia kadang-kadang anak-anak takut. Jadi di sini kita main peranan, kita tukar peranan kita yang di situ. Sebab itu ibu dan bapa perlu memainkan peranan bukan sahaja sebagai ibu dan bapa, sebagai counselors untuk menyelesaikan masalah, sebagai pendisiplin. Kalau kita kat sini kata pegawai penguat kuasa, dari segala-galanya. Kita juga chef, kita juga doktor. Jadi kita main peranan semua itu. Jadi apabila kita dah melakukan yang terbaik, pastinya anak itu akan percaya. Letak kepercayaan pada diri kita sebagai ibu dan bapa. Bila ada kepercayaan, maka berlakulah komunikasi yang berkesan itu tadi, yang dikatakan perlu telus, perlu terbuka. Dan orang kata kalau ada apa-apa antara ibu dan bapa nak berbincang, jangan cuba nak mengelirukan anak-anak itu. Baik. Okey, insyaAllah. Okey, kita tak banyak masa, Prof. Tapi ini adalah soalan yang sangat-sangat penting. Sebab saya tahu akan ada mereka yang di luar sana yang baru nak tonton dan baru akan tertanya-tanya apakah pentingnya komunikasi, apa benda semua antara ibu bapa dengan anak-anak. Is it ever too late? Contohnya anak dah remaja, ibu bapa pun dah remaja, ada anak yang lagi tua. Tapi komunikasi itu masih lagi baru nak start mengamalkan komunikasi two way ini. Is it ever too late? Saya rasa itu tidak terlalu lambat. Selagi kita bernyawa, InsyaAllah tidak terlambat. Kerana kita telah dikurniakan akal fikiran untuk kita berbual bicara dengan anak. Kita kenal anak itu. Jadi mula-mula perlu kenal anak. Faham psikologi anak itu, maksudnya faham kekuatannya, faham kelemahannya, apa kehendaknya, apa minatnya. Dan kita untuk ibu bapa juga pula, kita cuba kurangkan ego kita sebagai ibu atau bapa yang ada kuasa ibu bapa. Jadi perlu ada tolak ansur di situ. Saling hormat. Saling hormat menghormati. Kerana kalau ibu bapa mahu dihormati, dia perlu menghormati anak itu sebagai siapa dia. Tetapi sebagai seorang manusia. Dan dalam masa yang sama juga, kita perlu ingat juga bahawa anak juga ada kehendak mereka sendiri. Mereka ada juga keupayaan mereka. Dan yang paling penting, jangan pakai kacamata sendiri untuk mendidik anak. Pakai juga kacamata mereka. Maksudnya dengar luahan hati mereka, dengar pendapat mereka, apa minat mereka dan sebagainya. Dan dahir sekali apa yang saya nak katakan di sini ialah apabila berbicara itu pastikan orang kata bual bicara itu menjadi orang kata satu penamat yang tidak akan kesudahan. Maksudnya ada minat saja. Okey. Wah, best lah cakap dengan mama macam ni. Jadi esok tanya lagi, tanya lagi. Jangan kata, lepas ni tak nak tanya mama dah. Kita tidak mahu begitu. Baik. Dan itu adalah sama juga kepada remaja-remaja di luar sana. Mungkin sekarang ni perasaan tu rasa macam takutnya mak bapak aku ni kecoh, bising. InsyaAllah lah dalam masa terdekat ni anda akan nampak betapa pentingnya komunikasi di antara ibu bapa dan juga anak-anak itu, tak kira usia ya. Sampai tengok Liza dan juga Izmir sekarang ni dah 21 tahun. Komunikasi itu sangat-sangat penting. Alright, untuk kebaikan bukan saja anak-anak tapi juga untuk ibu bapa. Tenang sikit hati kita bila kita tahu apa sebenarnya tersimpan dalam minda anak-anak kita. Betul cakap. Okey, ya, insyaAllah kita akan kembali lagi minggu hadapan dengan topik yang baru dalam membina juara. Dan harap-harap anda semua ada sedikit sebanyak dapat keuntungan lah daripada topik hari ini, berkomunikasi dengan ibu bapa dan juga remaja. Terima kasih diucapkan kepada Profesor sama-sama, Mariani. Terima kasih kepada tetamu online kita, Liza, Izmir, Sofia. Kita ada Puan Linda dengan Atika dan juga Muhammad, our resident remaja. Thanks man for representing. Okay, kepada anda semua di luar sana, jangan tonton sahaja. Hopefully it's beneficial dan juga interact with us. Okay, bagi feedback di laman media sosial kami. Okay, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Saya Sharifah Alaya. Bye.